Belajar Sains bersama Cikgu Halina. Humaira boleh dengar saya? Okey, good. Humaira ambil buku tulis yang kerja saya sebelum ni. Okey. Ada kan buku tulis? Okey. Betul-betul. Ya. Okey, Humaira nampak tak? Nampak? Okey, nampak skrin ni Humaira dah siap kan yang ni? Dah. Okey, tak apa, kita buat ulang kaji je lah. Okey, buat ulang kaji yang ini dan satu lagi yang bukan ulang kaji, maksudnya kita semak jawapan. Satu lagi saya suruh tampal Hiroko Mr. Jirim kan? Okey, dah tampal, dah buat kan? Okey, good. Okey, so kita akan perubahan keadaan Jirim dan satu lagi kita akan semak yang kerja Hiroko Mr. Jirim. Tak apa, kawan lain tak boleh nak masuk pun tak apalah untuk hari ni. Kita akan cuba bagi jawapan, nanti kita share video ni pada kawan-kawan yang lain. Tak apa, nanti kalau ada yang nak masuk kita on je lah. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Dah. Humaira adalah penonton setia daripada sesi PKP dulu. Okay, tak apa, yang lain mungkin ada hal masing-masing. So kita tengok perubahan keadaan Jirim. Yang atas ni hari tu saya ada tak bagi jawapan lagi untuk petak yang atas ni. Yang hijau ni adalah apa hari tu saya kata? Saya dah bagi, belum bagi lagi Belum. Yang hijau ni saya belum bagi. Yang dekat petak putus-putus ni saja kan saya suruh letak kat sini ialah pepejal, betul? Betul. Yang gambar ais. Yang tengah ini adalah cecair. Betul? Betul. Gambar apa tu? Cecair tu saya suruh potong gambar apa? Ada gambar dia kan? Kertas yang saya suruh potong tu. Dalamnya ada zarah-zarah cecair, betul? Humaira letak apa contoh dekat situ? Gam. Cecair. Okey, gam. Okey. Seterusnya adalah gas. Yang pepejal ni gambar apa? Ais Pepejal. Ais. Yang cecair? Cecair. Paip. Air paip. Okey, paip tu kan, air paip tu, gas. Okey. Dalamnya tu ada susunan zarah-zarah pepejal bagi gambar pepejal, ada susunan zarah-zarah cecair bagi cecair dan ada susunan zarah-zarah gas bagi gas. Okey, yang gas Humaira lukis apa hari tu saya suruh lukis gas? Belon. Okey, bagus. Yang pepejal selain daripada ais? Pensel. Okey, bagus. Betul lah tu. Okey, Humaira boleh tandakan lah tandakan kecil-kecil lah. Okey, seterusnya kita tengok tajuknya ialah perubahan keadaan Jirim. Jirim ini boleh wujud dalam 3 keadaan, betul? Jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal. Okey, Jirim boleh wujud dalam keadaan cecair dan Jirim boleh wujud dalam keadaan apa? Gas. Kan? Yes.
Jirim boleh wujud dalam keadaan gas. Okay, pepejal, cecair dan gas. Jirim juga boleh berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Okey, kita tengok pepejal kepada cecair. Dia ada proses-prosesnya. Ingat lagi tak lagu Jirim tu yang saya bagi tu ada berapa proses perubahan keadaan jirim? Ada berapa? Tengok saya suruh labelkan. Yang bawah sekali tu. Okey, Umairah tengok nota yang lagu Jirim. Ada 5. Okey, ada 5. Cuba sebutkan 5 tu. Yang pertama ialah proses apa? Pembekuan. Pembekuan, Peleburan. peleburan. Pendidihan. Okey, bagus. 3, 4. Penyejatan. Penyejatan lagi. Yang kelima. Kondensasi. Kondensasi. Sasi. Ada 5 perubahan keadaan jirim. Ada 5 proses perubahan keadaan jirim. Okey. Daripada pepejal kepada cecair ini, prosesnya dekat biru ni, anak panah biru ni ada kotak kan atasnya? Okey, tengok balik yang ni, perubahan keadaan jirim ni. Daripada pepejal kepada cecair. Prosesnya Humairah jawab apa? Dekat dalam kotak tu, atas tu. Humairah letak jawapan apa? Peleburan. Okey, bagus. Betul. Daripada pepejal kepada cecair, proses perubahan keadaan jirim ialah proses peleburan. Okey, proses peleburan. Daripada ais, awak ambil seketul air batu. Okey, letak dekat atas meja. Lama-lama apa terjadi pada air batu tersebut? Dia akan cair. Bila cair itu, maka air batu yang asalnya sifatnya pepejal, dia berubah kepada jirim cecair. Dia mengalami proses peleburan. Daripada cecair pula, dia akan mengalami proses bila dia berubah kepada keadaan gas. Proses apa yang terlibat dekat situ? Pendidihan. Cair kepada gas. Apa dia? Pendidihan. Ya, pendidihan. Selain daripada pendidihan, ada lagi tak? Penyejatan. Pandai. Pendidihan ataupun Penyejatan. Okey, pendidihan ataupun penyejatan. Okey, dari proses gas berubah kepada cecair berubah kepada gas. Pendidihan ini, okey, tapi dia ada perbezaan antara pendidihan dan juga penyejatan. Okey, pendidihan ini kita panaskan. Okey, kita panaskan air tersebut. Okey, bila dia dah mencapai takad didih, maka dia berubah daripada cecair kepada gas. Okey, kat mana kita nampak gas-gas tu keluar? Kalau kita didihkan air dekat dalam periuk, betul? Okey, kita didihkan air, kita masukkan air paip tu dekat dalam periuk, kita hidupkan api dapur gas tu, lama-lama air itu mendidih, betul? Berapa takad didih air? Takad didih air adalah 100 darjah Celsius. Okey, 100 darjah Celsius. Bila kita tengok dekat termometer tu, kan saya dah ajarkan sebelum cuti. Okey, kita tengok dekat termometer tu, merkuri tu naik sampai 100 darjah Celsius, dia dah berhenti setakat itu. Itu adalah takad didih air, 100 darjah Celsius. Bila dah 100 darjah Celsius, air itu dia dah berubah. Daripada cecair, dia dah berubah jadi gas. Nampak tak kalau kita didihkan air, ada uap air kan? Itulah gas. Okey, dia dah berubah. Lama-lama kalau kita didihkan sahaja, air itu lama-lama dia kering. Dalam periuk tu dia kering. Okey, dalam periuk tu dia kering dan dia akan sebab cecair tu dia dah berubah semua jadi apa? Jadi gas. Ini ada kelas.
Okey, dia dah berubah semua jadi gas. Sebab tu air dekat dalam periuk tu kering. Okey, itu pendidihan. Okey, dia berlaku kepada semua air dekat dalam periuk tersebut. Tapi penyejatan ini dia berlaku pada permukaan atas air sahaja. Okey, penyejatan ini apabila dia terdedah kepada cahaya, okey, cahaya matahari, okey, ataupun angin. Angin juga boleh mempengaruhi proses penyejatan. Okey, dia terdedah pada cahaya matahari. Air yang di bahagian permukaan atas tu akan tersejat menjadi gas ataupun menjadi wap air. Okey, lama-lama awak biarkan, awak jemur saja. Lepas ni bolehlah ambil air, letak dekat dalam piring, biarkan jemur dekat cahaya matahari. Okey, nanti petang awak tengok ataupun awak letak dekat dalam besin. Okey, letak dekat dalam besin, awak tandakan paras air tu guna pen marker ataupun letak dekat dalam cawan plastik kan. Awak isi, awak letak dekat dalam cawan, awak tandakan air tu. Ini cawan ni tak nampak, awak letak dekat dalam cawan plastik. Awak tandakan aras air mula-mula. Lepas tu tengok tengah hari nanti pukul 12, kat mana dah paras air tersebut. Tandakan. Okey, 12, pukul 1, pukul 2, awak tandakan lagi paras air tersebut. Baru kita nampak proses penyejatan air tersebut. Okey, boleh buat lepas ni. Kan ada cawan plastik awak tu kan. Tandakanlah dengan pen marker. Mula letak kat sini, tandakan. Lepas tu nanti biarkan letak dekat cahaya matahari kat luar rumah tu. Okey, tengok paras air dia. Pukul 12 nanti tengok, labelkan. Okey, tandakan, gariskan guna pen marker lagi. Pukul 12. Okey, lepas tu nanti pukul 2 petang tandakan lagi setakat mana paras air tersebut. Pukul 2 petang. Masa tu bolehlah kita nampak proses penyejatan air ni tadi. Okey, mana perginya? Sebab dia dah tersejat. Maksudnya diserap oleh cahaya matahari, dah berubah jadi apa? Dah berubah jadi gas. Okey. Okey, Jiha mana? Tak nampak muka Jiha. Saya nampak muka Noh Akid. Akid boleh dengar suara saya tak? Okey, seterusnya kita tengok yang bawah. Okey, yang bahagian bawah. Okey. Dah berapa perubahan? Dah 1, 2, 3. Okey, 3 yang belah atas tu 3 perubahan dah. Kita tengok, kita patah balik ni. Kita patah balik daripada gas kepada apa pula? Daripada gas dia berubah kepada cecair. Jirim tersebut daripada gas dia berubah kepada cecair. Proses apa yang terlibat? Kondensasi. Okey, kondensasi. Okey. Kondensasi ni kalau nak senang faham, awak bayangkan awak pergi makan kat kedai, bolehlah keluar pergi makan. Kawasan awak tak kena PKPB. Kawasan saya tak kena PKPB, tongkang pecah dah tak boleh pergi makan. Duduk je kat rumah diam-diam. Okey, awak pergi makan kat kedai, tak pun awak pergi buat air lah kat dapur kan. Awak buat air Milo ais. Milo ais ke, air kegemaran awak lah, air sirap ais ke. Okey, awak letak ais, okey. Lepas tu awak perhatikan apa ada di luar gelas. Ada apa? Biasanya. Ada apa? Ada air menitik-nitik. Pandai. Ada air titik-titik-titik kan? Betul tak? Itu sebenarnya sudah berlakunya proses kondensasi. Sudah berlaku proses kondensasi kat situ. Gas di sekeliling gelas tu, kat sekeliling gelas tu kan ada gas kan? Kita ni ada gas kan? Ada gas oksigen, ada gas karbon dioksida dekat sekeliling kita kan? Dia dah berubah menjadi cecair.
Okey, dia dah berubah menjadi cecair sebab dia menerima apa? Menerima kehilangan haba. Sebab dia kehilangan haba. Okey, dia dah kehilangan haba. Okey, seterusnya daripada cecair berubah kepada pepejal, proses apa kita namakannya? Pembekuan. Pembekuan. Okey, pandai. Proses pembekuan. Proses pembekuan. Nur Akid ikut mak pergi office hari ni. Akid boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya tak? Okey, tengok buku. Kalau ada buku, kalau tak ada buku nanti balik rumah boleh semak balik semula jawapan-jawapannya. Okey, proses pembekuan. Proses pembekuan ini dia kehilangan haba. Okey, zarah-zarah tersebut dia kehilangan haba. Okey, daripada cecair awak buat air kan? Betul? Awak buat air, masukkan dekat dalam cawan, lepas tu awak masukkan dalam peti ais yang atas tu. Peti ais yang awak nak jadikan dia air batu. Betul? Nak jadikan dia ais. Okey, so cecair tersebut kehilangan haba. Bila dia kehilangan haba, so disebab tu dia membeku. Proses itu dipanggil pembekuan. Perubahan daripada cecair kepada pepejal. Okey, daripada cecair kepada pepejal kita panggil dia proses pembekuan. Kita semak balik yang sebelah atas ni tadi. Pepejal kepada cecair, proses peleburan. Cecair kepada gas ada dua proses iaitu pendidihan dan juga penyejatan. Pendidihan ni ada takat didih. Takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Okey. Conteng dekat nota awak pun tak apa. Ini adalah takat didih air iaitu 100 darjah Celsius. Okey, kita ada suhu, betul tak? Kita suka suhu guna apa? Objeknya. Kita suka suhu guna apa? Objeknya? Apa dia? Termometer. Pandai, termometer. Kita suka suhu guna termometer. Okey, suhu bilik. Berapa suhu bilik hari tu kita suka? 2 darjah Celsius. 2 darjah Celsius, suhu bilik awak tu 2 darjah Celsius, beku dah jadi frozen dah. Dah terlalu sejuk. Okey, suhu bilik biasanya 26 darjah Celsius, 27 darjah Celsius. Okey. Suhu badan kita. Awak cek suhu pagi-pagi tu dekat pagar tu selalu pergi sekolah, berapa suhu awak? 26.3. 26 suhu badan awak. Biasa kita cek 36.3, betul? 35.7, 36.5, betul tak? Itu suhu badan yang normal. 35, 36, okey, 37.2, 0.5, 0.6 tu dah kira demam. Kan? Dah kira panas sikit lah. 38 memang dah demam. Dah panas dah badan kita, sebab tu kita tak boleh nak datang sekolah, betul tak? So, ada dua petak lagi yang kita tak isi, iaitu yang atas ni, yang anak panah warna hijau dan anak panah warna merah. Yang ini yang kalau perasan tadi saya ada cakap kehilangan haba ataupun menerima haba. Proses yang atas ni, proses peleburan, pendidihan dan penyejatan ini dia terima haba ataupun jirim tersebut kehilangan haba? Kehilangan haba. Fikir betul-betul. Peleburan, pendidihan tu dia terima haba ke dia hilang haba? Kehilangan. Terima haba. Dia menerima haba. So kat atas ni tak tulis apa? Humairah tulis apa jawapannya kat atas tu? Dipanaskan. Dipanaskan tu maksudnya dipanaskan tu dalam istilah kita guna hari-hari, tapi istilah sainsnya adalah menerima apa? Menerima haba.
Okey, menerima haba. Okey, jirim tersebut menerima haba. Proses peleburan tu dia menerima haba daripada persekitaran. Okey, sebab tu ais yang kita biarkan sahaja dekat atas meja dia akan jadi cair. Okey, dia menerima haba daripada persekitaran tempat tersebut. So dia akan cair. Cecair yang kita panaskan dan kita didihkan itu dia menerima haba sebab itu dia mendidih. Begitu juga dengan proses penyejatan. Bila dia mendidih dan bila dia tersejat, jirim tersebut berubah kepada bentuk gas. Okey, yang bawah ini adalah apa dia? Kehilangan haba. Lawan bagi menerima ialah kehilangan haba. Okey. Kehilangan haba. Okey, kalau salah jawapan tu awak padam saja. Betulkan jawapan yang betul yang proses-proses ni kalau salah pun tak apa, betulkan saja. Hari ni kita semak jawapan. Awak tak payah nak hantar buku-buku dah dengan saya kan. Nanti makan masa juga. Seminggu sekali baru boleh saya tanda. Sekarang ni saya dah tak boleh keluar. 2 minggu jawapannya. Susah. Tak apa, sebab tu saya buat kelas online. Sebab saya nak menerangkan konsepnya. Kalau saya tak terangkan nanti dia jadi susah. Nanti awak tak faham. So selesai untuk tajuk ni. Dah tampal Humairah, saya dah nampak dah dia dah hantar. Nur Akid pun dah siap kerjanya. Kalau tak siap lepas ni boleh siapkan, tak apa. Tapi jangan sampai hilang daripada radar. Saya cari ada kawan-kawan awak yang tak jumpa. Yang tersesat jalan, dia tak masuk kelas. Dia tak masuk kelas saya. Saya pun susah nak mencari-carinya. Tahu kat mana. Kena guna Waze nak pergi ni. Dia tak jumpa agaknya. Tak jumpa kelas dekat mana satu. Okay, so okay, bukan yang ini. Kita masuk yang ini. Hiroku Mr. Jirim. Sorry, yang mana satu ni? Hiroku Mr. Jirim ni. Lama saya pula yang sama pula yang ini. Okey, kejap Okey, kita tengok. Okey, yang Hiroku Mr. Jirim mana? Okey, yang ini. Betul tak? Mana? Hilang pula. Okey. Besarkan sikit lah. Nampak? Tak nampak kan? Kalau tak nampak, awak boleh tengok dekat buku awak lah. Suatu petang yang agak panas, saya berasa sangat dahaga. Lalu membuka peti ais untuk mengambil beberapa ketul ais dan memasukkannya ke dalam gelas berisi air Milo. So, air tu dah jadi Milo ais. Betul? Bila kita dah letak ais, tepi-tepinya itu ada apa? Yang awak cakap tadi, titis-titis air. Betul? Tepi-tepi cawan tu dah ada titis-titis air. Sebab cecair itu, gas di sekeliling itu mengalami proses kondensasi. Mengalami kehilangan haba, so dia ada titis-titis air berlaku. Okey, terbentuk titis-titis air di luar gelas ni kan. Okey, disebabkan tidak berhati-hati, beberapa ketul ais yang diambil daripada peti ais itu tadi jatuh ke lantai. Selang beberapa minit, saya perhatikan ais tersebut telah berubah daripada keadaan apa? Mula-mula ais tu daripada keadaan apa? Pepejal. Ya, pepejal. Pepejal. Sorry. Okey. Yang pertama ni tadi apa jawapan dia? Pepejal. Okey. Pepejal. Pepejal. Keadaan pepejal. Okey. Kepada bila dah cair tu berubah kepada keadaan apa? Cecair. Mana pen saya ni? Tak keluar pula pen saya. Cecair.
Okey. Ini kerana ais telah mengalami proses apa tadi? Pepejar kepada cecair tu. Proses apa? Peleburan. Okey, alright. Good. Peleburan. Humaira boleh nampak tak skrin saya ni? Okey. Boleh? Okey, pandai. Dalam waktu yang sama, saya dapati di sekeliling gelas, okey, ni tadi ais yang terjatuh. Okey, yang lepas tu diperhatikan dekat sekeliling gelas ada titis-titis air, mungkin disebabkan udara di sekeliling gelas telah mengalami proses apa? Cairan. Kita tak ada 5 je proses. Proses pencairan dia tak ada dalam buku, tak ada. Proses apa tadi? Kondensasi. Kondensasi macam mana pula dah masuk pencairan ni tiba-tiba je pula masuk. Istilah pencairan. Kita ada 5 je proses perubahan keadaan jirim. Peleburan, penyejatan, okey, kondensasi, pembekuan dan pendidihan. Pencairan tak ada dan berubah daripada keadaan apa? Kondensasi ni tadi. Gas kepada cecair. Good. Pandai. Kalau salah tolong betulkanlah. Okey. Pencairan tu dah betulkan Humaira? Ya. Kondensasi Okey, apabila hilang dahaga, saya pun bermain di luar. Saya terlihat lopak air. Lopak air ni lecak kita panggil. Yang semalamnya tu ada air. Tetapi hari ini lopak air tersebut telah kering. Kerana mengalami proses apa? Lopak air tu kering. Dia dah kering. Proses? Penyejatan. Pandai, bagus. Penyejatan. Okey. Air di lopak air telah Tersejat. tersejat. Bukan tersajat Tersejat ke udara dan berubah daripada keadaan apa? Mula-mula Cecair. air tu dalam keadaan cecair Kepada gas. Pandai. Setiap malam, ayah meminta ibu segelas air kopi. Sedap ni malam-malam minum air kopi kan? Untuk diminum sambil menonton televisyen. Sebelum membacuh air kopi, ibu mendidihkan air dahulu pada suhu. Ingat lagi tadi suhu air didih. Berapa saya cakap tadi? 100 darjah Pandai. Celsius. Yes. Good. 100 darjah Celsius. Jawapan asal awak letak berapa Humaira? 10. 10 tu beku. Sejuk. Dia makin rendah, nombornya tu makin kecil. Okey. Maksudnya makin sejuk. Okey. Makin besar. Okey, 90, 80 itu makin panas. 100 makin panas sudah didih lah. Maka akan kelihatan wap air keluar. Okey, seterusnya. Muka surat yang seterusnya. Yang kedua kan, keluar daripada mana wap air tu? Di muncung cerik kan, dididihkan air kerana air telah mengalami proses Pendidihan. pandai. Proses pendidihan. Proses pendidihan. Okey. Pendidihan. Dan berubah daripada keadaan apa proses pendidihan ni? Sama macam proses penyejatan tadi kan? Sama macam proses penyejatan. Daripada keadaan cecair kepada gas. Pandai. Apabila air telah mendidih, ibu pun membacuh air kopi untuk ayah. Air yang berbaki di dalam cerik itu tadi, ibu biarkan sejuk pada suhu bilik, iaitu tadi saya cakap dah suhu bilik, berapa suhu bilik. Itu kita dah tengok dah guna termometer, berapa suhu bilik? 26. 27 kan? 28. So tulis satu angka sahaja. 27 darjah Celsius. Awak jangan tertukar dengan suhu badan pula. Suhu badan 35, 36.
35, 36 Suhu badan bukan 27. Kalau 27 darjah Celsius tu bukan manusia tu. Itu entity. Okay. Sebelum tidur, ibu meminta saya supaya memasukkan baki air tersebut ke dalam acuan ais lalu masukkan ke dalam peti ais. Okey. Maka air itu akan mengalami proses apa dekat dalam peti ais tu daripada cecair, proses apa? Pembekuan. Pandai, proses pembekuan. Dan berubah daripada keadaan apa? Mula kita masukkan tu daripada keadaan apa? Cecair. Tu dalam keadaan cecair. Bila kita keluarkan esoknya dia dah jadi keadaan apa? Pepejal. Pandai, dah jadi keadaan pepejal. Dah berubah keadaan daripada cecair berubah kepada pepejal pada takat beku. Bila beku tu takatnya berapa? 2. Sifar. 2 tu pun beku Sifar. juga dah. Okey, tapi ais membeku pada sifar darjah Celsius. Suhu bilik bukan 2 Suhu bilik awak kalau 2 dah frozen dah. Dah let it go dah. Kalau 2 darjah Celsius. Suhu bilik 27. Kalau 2 darjah Celsius tu dah ada salji dah. Ais dah kat bilik awak. Okey, kesimpulannya. Air boleh wujud dalam berapa keadaan air tadi wujud? Dalam 3. Cecair. Okey, kat sini tulis 3. Kalau awak tulis nombor 3 pun bolehlah. Dalam 3 keadaan, iaitu air boleh wujud dalam keadaan pepejal, betul? Dia jadi ais tu, pepejal lah keadaannya. Okey, lepas tu air juga boleh wujud dalam keadaan cecair. Air kopi, betul? Air sirap ke, air paip ke, itu adalah cecair. Dan juga gas. Air boleh wujud dalam 3 keadaan ni tadi, pepejal, cecair dan juga gas. Terdapat berapa proses perubahan keadaan jirim? Ada berapa? Ada 5. Pandai 5 ataupun awak tulis nombor 5 pun tak apa. Okey, 5 proses perubahan keadaan jirim iaitu tak ikut susunan pun tak apa dah. Tak ikut susunan pun tak apa. Jadi ada dia punya 5 proses tu. Pembekuan, seterusnya awak tulis apa Humairah? Pembekuan, peleburan, pandai. Lagi? Pendidikan. Hai Jiha. Jiha kenapa matikan video? Bolehlah tengok muka Humairah ni lama tak jumpa kan? Rindu dah saya dengan awak semua. Okey, lepas tu proses yang keempat. Apa dia? Penyejatan. Penyejatan dan akhirnya kondensasi. Okey, tamatlah. Begitulah kisah tentang Hiroku Mr. Jirim. Hero tak? Mr. Jirim ni hero. Sebab apa saya kata hero? Sebab boleh berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. So hari ni kita belajar tentang apa? Perubahan keadaan jirim. Proses perubahan keadaan jirim dan air itu boleh wujud dalam 3 keadaan. Betul? Kesimpulannya air boleh wujud dalam keadaan pepejal apabila dia jadi ais. Air boleh wujud dalam keadaan cecair dan juga air boleh wujud dalam keadaan gas. Pepejal kepada cecair melalui proses apa? Berubah melalui proses peleburan. Awak ambil ais, dia akan dekat atas meja, lama-lama ais tu cair, ais itu mengalami proses peleburan. Dia berubah daripada keadaan pepejal kepada keadaan cair. Bila kita didihkan air itu berubah kepada gas. Kan? Bila dah didih, berapa takat didih air? 100 darjah Celsius. Okey, bila dia dah mendidih, dah sampai takat didih, so dia akan berubah. Cecair itu berubah kepada bentuk gas pula. So hari ni saya suruh buat eksperimen ringkas kan, kita nak tahu proses penyejatan. Isikan air dekat dalam satu cawan
plastik. Okey, yang awak boleh tengok ni, awak tak nampak ni air dekat dalam ni kan, aras air tu tak nampak. Kalau jangan guna mak tak nampak. Awak ambil cawan plastik yang jernih ke kan. Okey, isi air, tandakan. Okey, tandakan. Pukul sekejap lagi ni boleh lah isi air, tandakan arasnya, letak dekat mana? Letak dekat cahaya matahari. Okey, pukul 12 nanti. Pukul 12 tengok lagi, tandakan. 12, tulis kat tepi ni 12 tengah hari. Tulis pakai pen marker lah. Okey, seterusnya nanti pukul 2 tengok lagi kat mana paras air tersebut. Okey, tandakan garis. Nanti kalau awak buat eksperimen, Humaira saya tahu dia rajin. Murid-murid lain pun rajin. Nanti dia tangkap gambar, dia bagi kat sana. Boleh Humaira Boleh. Hari ni hari Ahad cuti kan, mak cuti kan. Hai Fatimah, kita dah nak habis kelas Timah. Okey, Timah kena buat hari ni eksperimen ringkas. Nanti tengok video yang sebelum ni nanti saya akan kongsikan. Video sebelum ni kita bincang jawapan yang Hiroku Mr. Jirim tu. Tengok Timah macam dah nak dara lah. Okey. Tengok Humaira buat hari ni. Buat letak dekat dalam satu gelas, gelas cawan plastik. Cawan plastik kan? Tandakan. Mula-mula airnya semana. Lepas tu letak dekat cahaya matahari. Kita nak tengok proses penyejatan. Okey, proses penyejatan. Lepas tu nanti pukul 12 kita tengok lagi paras air tu sama meningkat ataupun dia menurun. Tandakan aras air tu pukul 12, pukul 2. Jangan guna mak tak nampak paras airnya. Guna plastik. Okey, cawan plastik. Okey, so seterusnya kita dah belajarkan tadi kan 5 proses perubahan keadaan jirim. Penyejatan, pendidihan, peleburan, kondensasi dan juga pendidihan. So hari ni itu sahaja tugasannya. Nanti Humaira boleh ambil gambar, kita kongsikan dekat dalam kelas sains Cikgu Halina. Okey, akan datang hari Selasa saya akan buat lagi kelas online. Kalau boleh ikutlah. Kalau tak boleh saya akan rakam video macam ni lah. Kalau tak ada orang pun saya akan cakap sorang-sorang. Saya akan sharekan video tersebut pada awak nanti kat kelas. Tengok yang lain boleh semak lah. Kalau yang tak ada, tengok, tonton, ulang-ulang kali pun tak apa. Okey, sampai awak jemu tengok muka saya pun tak apa, sampai faham. Okey. Lah hari rindunya dengan Timah. Timah, eksperimen awak buat tak hari tu? Eksperimen yang hujan tu. Kitar air. Buat. Dah letak dekat tingkap. Dah. Oh itu. Tumpah lah mak. Humaira bawa balik tak? Bawa balik tapi bocor. Alah tak apa. Boleh cari lagi plastik lain. Okey, buat balik semula tak apa. Okey, itu saja untuk hari ni. Kita sambung lagi hari Selasa. Nanti saya bagi link. Timah mandi cepat-cepat, bangun pagi. Dah mandi lah. Bangun mandi, masuk kelas saya cepat-cepat. Okey, itu saja. Nanti kita sambung hari Selasa untuk tajuk lain. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Bye cikgu. Bye. Bye. I miss you. Okay. Terima kasih dan selamat belanja.